Sembang Santai MBAS. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera, salam Bandaraya Lusta. Hari ini kami bawakan kepada anda, kita bersiaran dalam FB Live Maji Bandaraya Lusta. Kita sembang santai, sembang MBS, bukan sembang kosong. Dan kali ini kita akan membawakan kepada anda tiga panel yang akan membicarakan tentang satu perkara yang jarang-jarang kita bincangkan, kita sebutkan, iaitu dalam tema bajet, dalam perkara yang lebih khusus, apa yang patut kita bayar. Okay. Dan pada kali ini kita membawakan tiga panel yang berlainan dari segi latar belakang. Jadi sebelum saya memperkenalkan tetamu kita pada hari ini, saya ingin membawakan tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudara sekalian, kepada satu senario yang berlaku di mana-mana saja. Bukan saja di Bandaraya Lusta, tetapi juga di mana-mana PBT di seluruh negara. Apabila kita memperkatakan sesuatu yang berkaitan dengan bajet, ada kalanya kita setengah-setengah yang penduduk mungkin mengetahui apa itu bajet. Ada setengah-setengah penduduk yang tidak mengetahui bajet itu apa. Ada setengah penduduk juga yang kita dapati kadang-kadang bila masuk sahaja pada tahun baru, perkara utama yang kita akan bicarakan, penduduk kita akan bicarakan ialah kita nak bayar apa? Tahun ni kita nak tumpukan apa? Selain kita nak membayar kepada isu-isu yang berkaitan dengan sekolah, kadang-kadang bagi penduduk-penduduk ataupun orang-orang muda yang kadang-kadang bila nak beli rumah baru, jarang bila beli rumah kita akan bertanya kepada isu berapa bayaran cukai pintunya, tapi kita akan tanya berapa deposit yang kita nak kena bayar. Ada kalanya juga orang tidak memberi tumpuan kepada bayaran yang sepatutnya, bayar lesen, bayaran perniagaan dan sebagainya. Tetapi kalau berkaitan dengan cukai tanah, menjadi keutamaan ada setengah-setengah. Jadi isu-isu yang begini mungkin biasa berlaku di kalangan penduduk kita. Dan hari ini secara FB Live kita bawakan kepada tuan-tuan bagi membincangkan berkaitan dengan perkara dalam tema bajet. Tiga orang tetamu kita yang berlainan. Saya masuk kepada panel kita yang pertama. Panel kita yang pertama, saya nak saudara Muhammad Najib bin Muhammad Saleh, berada di sebelah kanan, di hujung sana. Beliau merupakan accountant. Okay. Beliau merupakan seorang accountant yang telah pun 21 tahun berpengalaman dalam bidang ini di Maji Bandaraya Lusta. Beliau juga pernah berkhidmat dalam firma antarabangsa, Arthur Andersen. Siapa yang tak tahu? Memang kalau kita sebutkan beberapa nama seperti chartered accountant ni, Cik Najib adalah orang yang berkelayakan dalam membicarakan tentang bajet. Jadi selamat datang Cik Najib. Dan tetamu kita yang kedua, saya perkenalkan pada tuan-tuan. Yang ni tak asing, tak perlu saya nak lebih detail. Tuan-tuan pun tengok gambar yang sekarang ni. Datuk Arifin. Ya, Datuk, selamat datang. Terima kasih. Sembang Santai MBS pada hari ini. Terima kasih. Yang bahagia Datuk memang tidak asing. Pada masa sekarang ni, beliau merupakan ahli majlis dan beliau juga bekas adun, mantan adun. Dan beliau memang berpengalaman dalam bidang-bidang yang berkaitan dengan rakyat, beliau pernah berkhidmat di Ibu Pejabat Mara. Saya ingat yang ni cukup lama. Dan sekarang ni sebagai ahli majlis Maji Bandaraya Lusta dan juga pengurusi
ahli lembaga pelawat Hospital Sultanah Bahiyah. Jadi selamat datang Datuk sekali lagi, Datuk. Terima kasih. Dan saya ingin introduce panel kita yang ketiga, iaitu tak lain dan tidak bukan, yang ini memang orang yang berkelayakan kalau kita bercakap tentang bajet syariah dan sebagainya. Saya perkenalkan Cik Hamdi bin Ishaq. Selamat datang Sembang Santai Majlis Bandar Al-Ustaz. Dan beliau mempunyai pengalaman dalam bidang syar'i. Sebelum ni beliau pernah menuntut di Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Islam Antarabangsa, dan juga di Universiti Melaya. Iaitu di Universiti Melaya saya dapati beliau dalam bidang fiqh dan usuluddin. Usuluddin. Usul. Dan saya rasa beliau sekarang ini sebagai peguam syar'i dan sebagai pengurusi Persatuan Peguam Syar'i Malaysia Negeri Kedah daripada 2017 hingga sekarang, dan beliau juga sebagai seorang ahli majlis yang dilantik. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, kita bawakan kepada tuan-tuan dan puan-puan dalam Sembang Santai MBS, bukan sembang kosong lah. Saya teruskan kepada perkara pertama. Saya rasa yang ini saya jual kepada Saudara Najib. Kita dapati dekat penduduk adalah sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Ada terdapat penduduk kita pun bukan semuanya yang ada paras pendidikannya, mungkin dalam kalangan B40, N40, T40 dan sebagainya. Dan ada yang berpendidikan dan tidak berpendidikan. Ada yang mengetahui tentang apa itu bajet, apa itu berkaitan dengan peruntukan majlis. Jadi saya nak bawakan kepada saudara. Boleh tak saudara kongsikan dalam bahasa yang lebih mudah apa itu bajet dan apa sasaran bajet majlis? Silakan. Terima kasih Tuan Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Datuk, tuan dan puan, para penonton. Jadi untuk soalan yang pertama, saya ingat saya uraikan dululah tentang istilah bajet tu. Bajet kalau istilah yang kita boleh faham adalah belanjawan. Belanjawan iaitu kalau bahasa mudahnya adalah satu bentuk plan perancangan bagaimana ujuran anggaran ataupun cadangan untuk kutipan hasil, dan juga ke mana hasil tersebut akan dibelanjakan yang kita tetapkan ataupun kita rancangkan pada tahun-tahun yang akan datang. Yang mana bagi bajet MBS ni, bagaimana kita salurkan untuk perkhidmatan pada tahun akan datang untuk pelaksanaan program-program yang telah ditetapkan, program kerajaan, program-program berkaitan dengan sektor ekonomi, sektor sosial dalam kawasan pentadbiran Majlis Bandar Raya Ustaz. Kawasan Majlis Bandar Raya Ustaz ni melangkumi seluruh daerah Kota Ustaz, seluruh daerah Kosna yang keluasannya lebih kurang 666 km persegi. Jadi itu antara fungsi ataupun tugas yang perlu untuk dilaksanakan untuk kita buat perancangan. Jadi bajet ni kalau kita lihat, kalau kita di peringkat kajian persekutuan akan dibentangkan oleh Menteri Kewangan pada setiap tahun di Parlimen. Contohnya pada bulan Oktober minggu terakhir, manakala bagi kajian negeri akan dibentangkan oleh Exco yang kaitan dengan portfolio kewangan. Kalinya Menteri Besar kita akan bentang kalinya pada bulan November. Jadi sebagai pihak kuasa tempatan, sebagai kajian ketiga pihak kuasa tempatan ini yang mempunyai financial autonomous ataupun autonomi kewangan, yang ada punca kuasa untuk mengutip hasil sendiri, membelanja sendiri. Jadi pihak MBS akan membentangkan bajet ini di hadapan ahli-ahli majlis, dengan Datuk tuan ahli majlis, dan akan memberi pandangan, memberi idea, memberi kelulusan terhadap cadangan bajet untuk digunakan pada tahun yang seterusnya.
Khususnya cadangan bajet ini akan dibawa kepada peringkat kerajaan negeri, pihak kuasa negeri, diluluskan oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Jadi dengan adanya keputusan tersebut, barulah MBS akan mendapat kebenaran ataupun pujukuasa untuk melaksanakan, membelanjakan mengikut butiran-butiran hasil ataupun butiran-butiran belanja tersebut. Yang mana kalau kita lihat, kalau sasaran yang kita tetapkan untuk bajet ni adalah untuk meliputi segala perkhidmatan yang utama oleh Majlis Bandaraya sebagai pihak pusat khidmatan ni. Kalau yang paling utama saya boleh mengatakan sini Tuan-Tuan Doktor, adalah perkhidmatan kebersihan lah. Kebersihan ni yang utama. Kalau kata yang boleh dekat dengan ayat ni, kebersihan, macam kutip sampah di rumah, di kawasan perumahan, cuci jalan, potong rumput, cuci longkang. Dan juga yang keduanya adalah kaitan dengan infrastruktur, menurap jalan, membaiki lubang-lubang di jalan, membuat longkang-longkang tersumbat, dan juga pelampuan di dalam kawasan bandar, kawasan perumahan, dan juga lampu-lampu hiasan untuk mencantikkan bandaraya kita. Juga kalau perkhidmatan utama yang boleh saya kongsikan kat sini adalah kaitan dengan perkembangan dan juga pembangunan bandar kita. Macam mana tanah perniagaan kita, macam mana kediaman yang maju akan cuba bawakan pembangunan pada rakyat dalam kawasan perkhidmatan bandaran ni. Di samping usaha-usaha perkhidmatan kita untuk pengurutan ketaksiran, hasil-hasil tempatan, dan juga penguasaan undang-undang yang termaktub yang boleh dalam bidang kuasa pihak usaha perkhidmatan. Saya rasa itu buat mulaan untuk saya uraikan berkaitan dengan bajet. Baik, cantik. Satu huraian yang saya rasa baru boleh kita sebutkan. Penduduk pun mungkin dapat bayangan sekarang ni apa bajet, apa sasaran Majlis Bandaraya Al-Ustaz. Keyword yang sebenar yang kita boleh dapat tadi ialah ada peruntukan-peruntukan yang mungkin disalurkan kepada penduduk dalam bentuk, contohnya tadi yang disebut tentang kebersihan, tentang pembangunan sedikit ada disentuh juga, dan beberapa perkara yang lain. Baik, Datuk, saya tertarik dengan idea yang dikongsi oleh Tuan Muhammad Najib tadi. Saya kembali kepada Datuk. Jadi berdasarkan kepada apa yang disebutkan oleh Cik Muhammad Najib tadi, dari sudut pandang Datuk, apa yang sebenarnya bajet yang macam mana yang rakyat nak? Apa first impression Datuk berkaitan dengan bajet? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk rakan-rakan. Sahabat saya, Saudara Bukhari, selaku moderator dalam program kita pada hari ini. Yang saya hormati sahabat-sahabat ahli panel yang tidak asing kepada saya. Dua tokoh yang kita jemput memang hebat-hebat. Moderator panel yang pertama, Cik Mat Najib tadi selaku pengarah kewangan Embas. Bila kita baca biodata beliau, memang tepatlah kita ada seorang pengarah kewangan di bandaraya, dan saya yakin dengan kedudukan beliau, insya-Allah bandaraya akan terus terjamin dalam soal kewangannya. Dan sahabat baik saya selaku ketua WIP ahli majlis bandaraya juga tidak hebat, tidak kurang hebatnya, kerana pengalaman beliau sebagai seorang peguam dan juga berlatar belakang dengan masyarakat khusus di negeri Kedah. Jadi pada hari ini saya nak ucapkan terima kasih kepada panitia penganjur kerana telah memperkenalkan satu program yang menuntut kehendak semasa. Kita berada di Green Studio Embas pada tengah hari ini adalah dalam soal nak bercakap supaya rakyat di bawah sana memahami, khususnya tentang tajuk bajet yang telah pun diperkatakan oleh panel pertama kita tadi selaku pengarah kewangan. Terima kasih. Dan pada pandangan peribadi saya, pertamanya saya menyingkap
apa yang telah dikatakan oleh Cik Najib tadi, kita balik kepada basic, iaitu keluasan Majlis Bandaraya, lingkungan kawasan Majlis Bandaraya kita adalah seluas 666 km persegi. Dan hari ini di Bandaraya Alor ni, dengan pertumbuhan pesat dalam soal pembangunan, dalam soal infra dan sebagainya, Embas sendiri telah pun mengandungi ataupun kita dah ada bilangan penduduk tak kurang daripada 340,000 orang pada waktu ini. Jadi apabila ditanya apakah bajet yang sesuai untuk kita implementkan, pada saya eloklah kita balik kepada asas PBT itu sendiri. So sekarang ni dalam konteks Majlis Bandaraya Alor Setar, sudah tentulah kita akan ada sejarah susun galur PBT ataupun embas yang mungkin pada sebahagian orang ramai tidak mengetahui bahawa PBT ini telah wujud sejak tahun 1958 lagi. Dan pada waktu itu dia dikenali sebagai Badan Kebersihan Bandar. Pada tahun 1958 ianya dikenali sebagai Badan Kebersihan Bandar. Tetapi pada tahun 1974 dia telah pun menjadi Majlis Daerah Kota Setar, Majlis Kerajaan Tempatan, Majlis Daerah Kerajaan Tempatan Kota Setar. 4 tahun selepas itu, pada tahun 1978 ditransformkan kepada Majlis Perbandaran Kota Setar. Mungkin hari ini anak-anak muda yang tidak mengikuti sejarah, dia tidak dapat mengimbau perjalanan susun galur bermulanya daripada asal yang saya katakan tadi. Mungkin anak-anak muda hari ini cuma mengenali Majlis Bandaraya Alor Setar, tapi dia ada tahap-tahap. Jadi bermula daripada situlah, alhamdulillah, daripada Majlis Perbandaran Kota Setar. Kalau tak silap saya, di era kepimpinan pada waktu itu Yang Amat Berhormat Datuk Seri Syed Razak Syed Zain selaku Menteri Besar Kedah, dengan mendapat kebenaran daripada pihak KPKT, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan pada waktu itu, Majlis Perbandaran Kota Setar ni di-upgradekan menjadi bandaraya. Kalau tak silap saya pada tahun 2003. Dan selepas kita di-upgradekan menjadi bandaraya, maka kita dapatlah Datuk Bandar. Kalau tak silap saya, Datuk Bandar pertama yang menerajui Majlis Bandaraya Alor Setar ini adalah yang bahagia Datuk Yusof Nayan. Kalau tak silap saya lah. Makna dia adalah orang yang pertama menjadi Datuk Bandar. Sehinggalah pada hari ini yang berbahagia Datuk Zaid memikul amanah dan tanggungjawab sebagai Datuk Bandar. Jadi dalam konteks ini, persoalan yang ditanyakan oleh moderator kepada saya tadi, iaitu berkaitan dengan bajet yang ada kepada Majlis Bandaraya ini, sudah tentulah pada saya kita perlu memfokuskan kepada beberapa perkara. Saya bersetuju benar dengan pengarah keuangan tadi. Kita balik kepada back to basic. Yang paling penting kepada kita sebagai Majlis Bandaraya Alor Setar, mestilah kita nak lihat kebersihan adalah intipati utama dalam Majlis Bandaraya Alor Setar. Apabila bandar kita bersih, bandar kita indah, bandar kita akan menggamit pelancong-pelancong orang luar dan sebagainya, malah ianya akan memenuhi intipati ataupun kehendak pembayar-pembayar cukai yang berada dalam lingkungan majlis itu sendiri. Di samping kebersihan apa yang dikatakan oleh Cik Najib tadi, juga kita nak supaya bandaraya kita indah.
Bandaraya Al-Usta ni ada keindahan yang menarik. Maknanya kita mesti ada satu perancangan bagaimana nak mengindahkan kawasan 666 km persegi ini. Dan ini pun kita perlu, bukan kata sebenarnya selama ini kita tak lakukan perancangan itu. Memang kita buat, tetapi kita mesti lebih baik daripada itu lagi supaya keindahan Bandaraya Al-Usta itu dilihat dalam erti kata sebenar, kerana kita telah pun naik taraf daripada perbandaran kepada bandaraya. Bandaraya mesti indah, dan sudah tentulah selain daripada kebersihan, keindahan, keceriaan juga. Keceriaan juga memainkan peranan, memainkan satu intipati atau nadi yang penting. Kerana dengan keceriaan baik di mana-mana saja ni, keceriaan di rumah kedai yang dibina oleh majlis, keceriaan yang ada dalam majlis Bandar Rosta, keceriaan yang ada dalam pembangunan dan sebagainya, juga sebahagian daripada bajet yang perlu kita peruntukkan supaya ianya memenuhi kehendak penubuhan PBT ataupun Majlis Bandaraya itu sendiri. Dan apa juga yang diperkatakan oleh Cik Najib tadi, iaitu berkaitan dengan kemudahan awam. Kita sediakan parking kepada publik, kepada orang ramai. Parking kita mesti selesa. Bukan setakat selesa. Hari ini kalau kita nak bandingkan Majlis Bandaraya Al-Usta dengan pihak-pihak lain, terutamanya di pihak di Kuala Lumpur sana, kita masih lagi di tahap yang harganya masih rendah. Masih rendah bayaran parking kita. Jadi kemudahan parking mesti banyak. Kemudahan parking mesti tersusun. Dalam masa yang sama, kemudahan awam, Cik Najib kata tadi, tandas awam yang kita bina di setiap tempat-tempat yang ada tandas untuk orang ramai. Tandas kita mesti dilihat bersih. Tandas kita dilihat supaya orang, apabila orang masuk tu, dia rasa selesa. Dia rasa memang peranan yang dimainkan oleh majlis berkehendak seperti mana kehendak di akar umbi. Dan selain daripada perkara-perkara tersebut, sudah tentulah kita kena ada pencahayaan. Dan saya tengok yang terbaru, dua malam lepas di Medan Tunku, lampu sinar, lampu telah pun dipasang, 2 tiang lampu yang berdiri megah memberikan pencahayaan dalam sekitar Bandaraya Al-Usta. Malah bukan sekadar di tempat itu, saya yakin di tempat-tempat lain pun dalam kawasan liputan kita pencahayaan yang juga adalah diperlukan. Di samping kita juga perlu supaya menghindari daripada kesesakan lalu lintas, daripada perancangan bandar dan sebagainya. Jadi untuk awalnya, saudara moderator, beberapa perkara yang saya sentuh tadi adalah sebahagian daripada bajet yang perlu kita belanjakan ke arah itu bagi memastikan insya-Allah Majlis Bandaraya Al-Usta di hati rakyat. Terima kasih. Semakin menarik daripada yang bagi Datuk apabila menyentuh tentang bajet yang bagaimana yang dikendaki ataupun yang menjadi inspirasi kepada rakyat, sebab yang bagi Datuk adalah antara orang yang rapat dengan rakyat. Jadi antaranya yang disentuh tadi, selain daripada kebersihan, pencahayaan, dari segi keceriaan, dari segi kemudahan infrastruktur, selain daripada parking dan sebagainya. Jadi bajet yang disalurkan ke arah itu kepada rakyat itu adalah antara yang sekarang ini menjadi tumpuan sasaran kepada majlis. Jadi saya patah balik kepada Tuan Hamdi. Kalau kita tengok berdasarkan kepada apa yang Datuk sebutkan tadi, dengan berbagai-bagai bajet, dengan berbagai-bagai sasaran yang mungkin menyentuh kepada rakyat. Jadi Tuan yang telah pun lama berkecimpung dalam syariah, sebagai sebuah organisasi, kalau sebagai sebuah organisasi Majlis Bandaraya Al-Usta, bagaimana kita nak menyediakan sekurang-kurangnya bajet yang baik? Boleh Tuan kongsikan kepada kita? Mungkin ada yang boleh Tuan kongsikan kepada kita untuk para penonton kita. Silakan.
InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Cik Bukhari, moderator kita pada hari ini. Dan yang saya hormati kedua-dua ahli panel, iaitu Arifin dan juga pegawai kewangan kita Cik Najib. Seterusnya pendengar-pendengar ataupun mereka yang mengikuti rancangan live kita pada hari ini. Baik. Pertamanya saya ucapkan tahniahlah kepada Cik Bukhari dan tim di Majlis Bandaraya Al-Ustaz kerana telah pun berjaya mengadakan, macam Tok Pin beritahu tadi, mengadakan satu program untuk menyampaikan maklumat kepada orang ramai di luar sana berkenaan dengan perjalanan Majlis Bandaraya, berkenaan dengan hak-hak mereka dan tanggungjawab majlis dan sebagainya, supaya majlis dan masyarakat ini kita dapat hubungan dapat dipereratkan dan supaya segala polisi ataupun program yang majlis buat akan dapat disahut oleh masyarakat di luar sana kerana mereka ada maklumat melalui program-program yang sebegini. Tahniah sekali lagi pada Majlis Bandaraya lah. Berkenaan dengan soalan Tuan moderator tadi, saya ingin mengambil berkenaan dengan bajet ni, saya ingin mengambil iktibar daripada satu kisah yang disebutkan dalam Al-Quran berkenaan dengan bagaimana Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf AS semasa di dalam penjara, baginda telah pun ditanyakan berkenaan dengan satu mimpi yang dialami oleh raja pada waktu itu. Raja tu bermimpi dia nampak 7 ekor lembu yang kurus, betina kurus, dia makan ataupun menelan 7 ekor lembu yang gemuk. Yang kurus dia telan yang gemuk. Kemudian yang kedua, dia juga bermimpi, dalam mimpi dia nampak 7 tangkai gandum, bijiring gandum tu di tangkainya yang hijau dan 7 tangkai gandum yang sudah pun masak. Jadi disuruh Nabi Yusuf ni untuk mentafsirkan mimpi tersebut. Apakah maksudnya? Rupanya mimpi itu memberi implikasi kepada satu bajet, satu orang kata apa, perancangan keuangan bagi negara tersebut. Nabi Yusuf dalam tafsiran mimpi tersebut, mungkin diwahyukan oleh Allah SWT, sudah tentu dia menyatakan bahawa hendaklah kamu menanam sungguh-sungguh 7 tahun berturut-turut, kemudian apa yang kamu ketam biarkanlah dia pada tangkai-tangkainya, kecuali sedikit dari bahagian yang kamu jadi makan makanan. Maknanya rupanya akan berlaku satu musim, 7 musim berturut-turut, 7 tahun berturut-turut. Musim negara itu akan makmur, ekonomi akan bertambah, tanaman akan membuahkan hasil. Jadi 7 tahun berturut-turut tu Nabi Yusuf kata jangan makan sampai habis, jangan habiskan masa tu, masa kita makmur. Kemudian selepas tu kerana akan tiba pula 7 musim yang kemarau, 7 musim yang akan negara akan alami kemerosotan ekonomi, kemelesetan ekonomi. Jadi 7 musim kemarau yang akan datang tu, maka bolehlah dimakan daripada gandum yang disediakan tadi. Kerana 7 musim pertama tak makan, kita simpan. Kemudian tiba musim kemarau, barulah Nabi Yusuf kata kita gunakan makan sedikit-sedikit. Dan selepas 7 musim yang kedua tu, masuk 14 tahun, masuk tahun ke-15, barulah negara akan kembali pulih daripada kemelesetan ekonomi tersebut. Jadi apa yang Nabi Yusuf sebut tu, dan kemudian Nabi Yusuf sendiri dilantik sebagai Menteri Keuangan bagi negara tersebut. Jadi apa yang saya boleh tengok iktibar di situ, Islam sangat mementingkan dari segi perancangan keuangan, pembentangan bajet yang sebegini rupa yang sekarang ni sudah pun diamalkan dalam negara-negara maju, termasuklah dalam MBAS sendiri. Diberi penekanan supaya ada perancangan, supaya kita tidak supaya kita sudah pun mengkaji apa yang akan berlaku pada tahun-tahun yang akan datang. Saya percaya Cik Najib dengan tim masa pembentangan, dia beritahu sejak bulan Julai lagi, bajet sudah pun mula orang kata apa, kumpul maklumat, sudah buat analisa, sudah buat kajian, kumpul data-data, sejak bulan Julai lagi. Nak bentang bulan 10 bulan 10, maksudnya 3 bulan mereka ambil masa yang bersungguh-sungguh untuk nak mengkaji tentang apa yang mungkin akan berlaku pada tahun 2022 nanti. Setelah Covid melanda 2021, 2022, adakah Covid masih lagi memberi kesan kepada kita? Dan kemudian dari segi ekonomi sudah tentu, apabila negara dilanda Covid ini dan kita terpaksa
mengamalkan PKP, satu PKP demi PKP, sudah tentu pendapatan rakyat juga terjejas, pendapatan negara, pendapatan majlis juga akan terjejas. Dan dari sudut itu, majlis terpaksa merangka juga satu bajet yang kita panggil bajet tahun ini sebagai bajet pemulihan. Pemulihan tu bagi saya pemulihan untuk nak pulih daripada COVID, daripada kesan yang kita alami daripada COVID pada tahun yang lepas. Kerana pada tahun yang lepas lesen-lesen perniagaan tak dapat kita keluarkan ataupun dengan begitu seperti biasa, kerana ada lesen-lesen yang kita terpaksa bagi percuma. Dan kemudian sewa saya ingat saya dalam mesyuarat yang lalu, dalam sewa bangunan, sewa kedai di bangunan UTC, kita bagi 50%, reduce 50% sewa, dan majlis akan tanggung 50% tersebut. Jadi inilah yang majlis telah pun korbankan untuk rakyat di luar sana, untuk masyarakat di luar sana, untuk membantu memulihkan ekonomi di peringkat penduduk di sekitar Bandaraya Alustang. Dan saya yakin negeri dan negara juga buat benda yang sama untuk bajet yang akan datang. Jadi bagi saya apa yang saya lihat berkenaan dengan bajet ni memang satu yang sangat-sangat yang boleh saya kongsi di sini. Bajet ni adalah satu yang sangat-sangat penting kerana ia merupakan satu perancangan dan strategi kita bagaimana kita nak merebut peluang sekiranya ada pada tahun depan, dan jika tidak ada peluang, kalau ada halangan, bagaimana halangan-halangan itu yang kita hadapi untuk tahun-tahun yang akan datang. Sekian dulu, Cik Bukhari. Baik. Secara umum daripada panel pertama, Cik Muhammad Najib menyentuh tentang bajet yang secara umumnya, sasarannya, dan disentuh lebih mendalam oleh Yang Berhormat Datuk apa yang rakyat mahu, dan masuk kepada yang diulas lebih mendalam oleh Tuan kami berkaitan dengan apa yang sepatutnya kita perlu buat dengan bajet. Makna dia, apabila kita mengambil satu iktibar daripada Nabi Yusuf tadi, kita dapati bahawa bajet itu merupakan satu perancangan bagaimana kita nak merancang dan kita nak mengambil peluang-peluang dan kesempatan pada masa akan datang daripada perancangan tersebut. Jadi kita patah balik daripada rangkuman 3 panel tadi, saya nak patah balik kepada Cik Najib. Cik Najib, setelah kita tadi membicarakan tentang bajet, kita telah membicarakan tentang apa yang rakyat bersesuaian dengan rakyat, kemudian sebagai organisasi kita perlukan perancangan yang baik. Sebenarnya bajet ni untuk apa? Untuk siapa sebenarnya? Yang bajet yang kita buat sekarang ini sebenarnya untuk siapa dan untuk apa? Itu selalu yang dipersoalkan. Sila jadi. Terima kasih Tuan Moderator. Jadi bagi persoalan tentang bajet ni untuk apa dan untuk siapa, saya nak uraikan dalam bentuk dari mana mulanya kita nak menyediakan satu bajet yang baik. Jadi untuk makluman para penonton, satu bajet yang dibuat oleh Majlis Bandaraya Alustaq ni untuk mengambil kira keperluan dan juga jumlah-jumlah yang perlu diperuntukkan ataupun jumlah-jumlah yang perlu dianggarkan untuk dikutip. Kita mengambil kira keseluruhan semua jabatan dalam Majlis Bandaraya ni, bidang-bidang tugas mereka. Kita ada 9 jabatan di bawah 29 bahagian dengan bidang tugas dan tanggungjawab khusus masing-masing. Jadi apabila kita nak merangka satu bajet yang berkesan memberi manfaat kepada semua, setiap bahagian ni akan memberi input dalam bentuk pemakluman tentang apa yang perlu, arahan kerja yang telah diterima, diarahkan oleh pihak pengurusan. Dan yang kedua, daripada input daripada ahli majlis dalam mengutarakan segala idea ataupun pandangan, keperluan yang perlu dilaksanakan kepada masyarakat dalam berbagai platform mesyuarat kita yang diadakan pada setiap bulan, setiap minggu. Dan juga kita mengambil juga senarai-senarai aduan-aduan awam yang kita terima dalam segala platform media kita, daripada kaunter kita, daripada surat khabar, daripada semua sumber, untuk kita merangka
dalam lingkungan jabatan ataupun bahagian yang mempunyai bidang tugas yang masing-masing untuk menyelesaikan segala isu ataupun segala amanah yang telah ditetapkan. Jadi saya nak uraikan lebih sikit, tuan-tuan Majlis. Untuk belanjawan ni kita ada dua jenis belanjawan mengurus dan juga belanjawan pembangunan. Jadi belanjawan mengurus ni adalah kita peruntukkan 49% adalah perkhidmatan dan bekalan. Itu adalah tugas utama kita, memberikan perkhidmatan dan memberikan bekalan untuk menguruskan suatu pihak perusahaan tempatan ni, yang mana 48% lagi untuk emolumen dan lele 1% masing-masing untuk pembaikan aset dan juga pemberian yang tetap dan juga lain-lain belanjaan. Manakala bagi belanja pembangunan adalah datangnya daripada sumber-sumber selain daripada wang majlis sendiri, iaitu kurang 43% daripada wang majlis sendiri daripada hasil yang kita kutip daripada pembayaran cukai, datangnya daripada kajian persetujuan. Jadi alhamdulillah lah kita mendapat kerjasama yang erat daripada pihak kajian persetujuan, mengambil kira segala permohonan ataupun cadangan-cadangan yang diperlukan oleh rakyat di dalam kawasan Ustaz ni. Kita menerima lebih kurang 52% kita punya unjuran dalam bajet 2022 daripada kajian persetujuan. Manakala 5% lagi kita dapatkan daripada kajian negeri. Kajian negeri pun ada dia punya bidang tugas yang tertentu. Kita telah peruntukkan belanja bangunan mengikut komposisi yang saya uraikan tadi lah. Yang mana dalam belanja pembangunan ni yang kita nak bagi balik pada masyarakat ni, dia punya komposisi ataupun komponen besar dia adalah 62% kita akan salurkan dalam bentuk infrastruktur. Infrastruktur ni kita boleh faham adalah macam mana kita nak buat jalan yang perlu dapat aduan, macam mana kita nak menyenggara longkang-longkang kita jika kebanyakan sebelum berlakunya banjir kilat dan mungkin ada keretakan ataupun robohnya longkang-longkang. Dan seterusnya kaitan dengan lampu jalan, pencahayaan seperti yang diterangkan tadi. Manakala 20% lagi adalah untuk kemudahan awam. Kita ada kemudahan awam yang cukup banyak. Kita ada lebih dari 10 pasar awam yang kita sediakan untuk kemudahan masyarakat kita. Kita ada lebih kurang 30 medan selera dalam kawasan tabiran kita. Ada sudut penjajah, ada UTC. Kemudahan awam ni perlu kita ada satu sumber peruntukan untuk kita maintain dan menjadikan perkhidmatan kita berkesan kepada semua masyarakat. Dan seterusnya 10% lagi kita akan kita ada belanja penggunaan kepada peralatan dan jentera dan juga landscape dan keceriaan. Kita pun nak pastikan bahawa landscape kita dapat memberi satu keindahan, keceriaan kepada rakyat kita. Seterusnya adalah belanja mengurus. Saya nak uraikan belanja mengurus ni. Dalam belanja mengurus tadi, yang seperti yang saya maklum tadi lah, kita punya portion yang besar sekali adalah untuk kita peruntukkan untuk kontrak kebersihan. Kita telah ada kontrak kebersihan konsesinya dengan SDUCORP selama 25 tahun, yang mana kalau boleh saya berkongsi di sini kepada para penonton, sebulan Majlis Bandaraya Al-Ustaz pasal melanjarkan lebih kurang 1.267 juta untuk memastikan bahawa syarikat tersebut dapat menjalankan perkhidmatan, mengutip sampah, mencuci jalan, potong rumput, cuci longkang, jalan dengan sempurna. Yang mana setahun lebih kurang 16 juta lebih yang telah kita peruntukkan untuk kontrak kebersihan tersebut. Dan seterusnya adalah belanja untuk UTC 1.3 juta, yang mana kita menyediakan satu tempat atau kemudahan untuk orang ramai 7 hari seminggu. Boleh semua rakyat penduduk ni boleh menggunakan kemudahan-kemudahan dalam UTC ni. Nak jumpa agensi mana, nak berurusan dengan agensi yang berkaitan, kita pasal maintain dan kita pasal menguruskan UTC tersebut. Dan seterusnya adalah taman awam. Kita nak menyediakan satu taman awam yang boleh pihak masyarakat boleh jogging, boleh mengadakan rekreasi sukan di taman awam Jumri Perak, di Gunung Kriang, di Ujana Perembak, di Taman Merdeka. Dan seterusnya saya nak kongsi lagi tuan monitor tentang elektrik. Kita tak perasan, mungkin rakyat tak perasan, keluar rumah kita dari taman semua dah cahaya, tapi sebenarnya cahaya lampu di dalam taman perumahan, kalau kita nak keluar ke bandar, di tepi-tepi jalan, lampu isyarat,
semua itu adalah ditanggung daripada bil elektrik yang dibayar oleh Majlis Bandaraya daripada pungutan cukai ni. So, kita bagi balik kepada rakyat bentuk pembayaran balik pada bil elektrik yang kita gunakan oleh masyarakat. Jadi mula bajet ni kita akan peruntukkan pecahan-pecahan jenis-jenis butiran hasil dan juga butiran belanja ni dalam bentuk koding. Kita ada lebih kurang 193 koding objek koding belanja dan juga 147 koding hasil. Bila ada koding ni, kita akan ada satu bentuk pemantauan untuk kawalan ataupun KPI yang mana rutin saya lah pihak Majlis faham lah, setiap bulan saya akan bentangkan prestasi berapa dah bulan ni kita kutip, berapa dah kita dah belanja. Jadi dengan adanya platform tersebut akan bentuk kawalan untuk pemantauan cadangan-cadangan idea ni antara ahli panel yang ni lah yang antara yang aktif memberi cadangan-cadangan macam mana kita nak meningkatkan hasil, macam mana kita nak membuat perbelanjaan yang wajar, yang mana yang berkesan dan memberi kesan langsung pada permasalahan ataupun isu-isu yang bermakit. Jadi dengan adanya koding-koding ni, jadi kita dapat memberi bentuk kawalan mengikut apa yang telah ditetapkan kepada Majlis Bandaraya. Kita dekat Majlis Bandaraya ni sebagai satu jabatan kerajaan memang tertakluk lah dengan segala akta atau 171 atau kerajaan tempatan, perintah arahan pembendaraan, segala polisi-polisi, garis panduan yang ditetapkan. Jadi dengan adanya penyediaan bajet yang menyeluruh mengikut jenis-jenis butirannya, dengan ada kawalan, dengan ada pemantauan, itulah yang sepatutnya kita laksanakan untuk memberi perkhidmatan yang terbaik kepada masyarakat Bandaraya Al-Ustaz. Terima kasih. Para penonton sekalian, setelah kita dihidangkan dengan satu penerangan yang agak terperinci, walaupun sungguh teknikal, tetapi kita memahami bahawa yang disebutkan tadi oleh Cik Muhammad Najib, bajet itu untuk apa? Kebanyakannya bajet yang dikembalikan kepada rakyat, kepada penduduk. Untuk siapa? Untuk rakyat. Pencahayaan, lampu elektrik yang terang benderang di jalan dan di taman itu bilnya dibayar oleh Majlis Bandaraya Al-Ustaz. Dan juga perkara-perkara lain yang dikembalikan dalam bentuk manfaat yang tanpa disedari oleh para penduduk sekalian. Jadi saya tertarik bila menyebutkan tadi Cik Muhammad Najib, Datuk Noh, kebanyakan apa dan siapa, memang jelas itu untuk penduduk dan juga berkaitan apa yang penduduk kendaki. Tapi saya nak kepada Datuk, sebenarnya harapan dan juga kehendak rakyat ni yang sepatutnya, yang sepatutnya dia dapat dalam bajet ni, apa dia, Datuk? Terima kasih saudara moderator. Soalan pun nampak semakin menarik kepada ahli-ahli panel. Kita dah selesai pusingan pertama tadi. Bolehlah saya katakan pusingan pertama kita bercakap soal bajet, apa yang rakyat harapkan daripada bajet tersebut. Masuk kepada pusingan kedua, persoalan pula apa yang rakyat harapkan, khususnya kepada warga dalam kawasan Majlis Bandaraya Al-Ustaz lah. Jadi sudah tentulah saya bersetuju benar apa yang telah diperkatakan oleh pengarah kewangan kita tadi. Kalau dalam negara kita hanya ada dua jenis bajet, iaitu bajet pembangunan dan juga bajet pengurus. Dalam konteks majlis, pengarah telah pun memperhuraikan bajet pengurus dan juga bajet pembangunan. So dalam kawasan Majlis Bandaraya sudah tentulah warga bandaraya yang berada di luar sana, apa yang mereka harapkan kepada kita. Saya tertarik dengan pengarah kewangan kata tadi, kita dalam Majlis Bandaraya, kita sediakan segala kemudahan, segala asas prasarana. Mengambil contoh, dalam kawasan Majlis Bandaraya, kita ada rumah kedai, kita ada arkid,
kita ada medan selera, kita buat pasar malam, kita buat pasar pagi, kita buat pasar siang dan sebagainya. Dan ini selain daripada rakyat boleh mencari rezeki, kerana kita memberi peluang kepada mereka untuk menjalankan perniagaan. Apatah lagi kita perlu ingat bahawa rezeki yang datang itu 9/10 adalah daripada perniagaan. Jadi hari ini sudah tentu matlamat ataupun dasar majlis itu tidak tersimpang, iaitu kita nak wujudkan dalam kawasan Majlis Bandaraya dengan melahirkan usahawan-usahawan, usahawan kecil, usahawan sederhana, dan malah sudah tentulah dalam tempoh wujudnya Bandaraya Alor sebelum itu PBT, sudah tentu ramai di kalangan orang-orang dalam kawasan kita yang sudah berjaya, dan ini juga sudah menjadi satu kebanggaan kepada majlis itu sendiri. Dan yang keduanya sudah tentulah kita juga ada kemudahan yang wajar yang hari ini warga dalam Majlis Bandaraya boleh mengambil peluang di atas kemudahan-kemudahan yang tak perlu saya perhuraikan, kerana telah pun diperkatakan oleh moderator, oleh pengarah keuangan tadi, kemudahan-kemudahan yang wajar yang ada di dalam majlis itu sendiri. Kemudian kita ada persekitaran yang kondusif, persekitaran yang menggamit masyarakat, bukan sahaja warga Alor Setar. Malah kita nak jadikan Majlis Bandaraya Alor Setar ini standing dengan Majlis Bandaraya di negeri-negeri lain. Kalau orang kata Majlis Bandaraya Shah Alam lebih hebat, kita nak juga jadi Majlis Bandaraya Alor Setar sehebat seperti Majlis Bandaraya Shah Alam, sehebat Majlis Bandaraya di Johor Bahru, sehebat Majlis Bandaraya di Kuching dan sebagainya. Jadi maknanya bajet yang telah diperkatakan oleh pengarah keuangan tadi, dia merangkumi aspek-aspek untuk rakyat mendapat kemudahan, terutama warga dalam Bandaraya Alor Setar. Jadi banyak, dan sudah tentulah hari ini warga Bandaraya yang berada dalam lingkungan 666 km ini paling penting kena sentiasa berhubung, menjadikan bandaraya ini sebagai perantaraan. Kerana di bawah sana hari ini kerajaan memang tidak dapat memberi peluang pekerjaan kepada semua rakyat, tetapi rakyat hendaklah mencari peluang pekerjaan. Jadi peluang pekerjaan ini bukan semata-mata kita makan gaji dengan kerajaan, makan gaji dengan pihak swasta, tapi hari ini kita boleh memperlebarkan dalam jurang keusahawanan, yang mana Majlis Bandaraya juga adalah sebahagian daripada agensi yang nak bangunkan usahawan-usahawan dalam kawasan majlis itu sendiri. Jadi peluang ini warga Embas perlu mengambil kesempatan, dan dalam masa yang sama sudah tentulah kita nak supaya penghidupan kita, penghidupan dalam kawasan Majlis Bandaraya ini sentiasa dalam keadaan harmonis. Maksud harmonis di sini, kita antara satu sama lain tidak jauh bezanya. Tidak ada beza jurang yang terlalu jauh. Maknanya pintu pejabat, pegawai-pegawai Majlis Bandaraya terbuka kepada warga Majlis Bandaraya. Kalau kita nak bercakap soal hari ini, nak mengatakan bahawa langkah-langkah yang telah dibuatkan oleh Majlis Bandaraya ini mungkin ada sedikit kepincangan, bawalah idea bagaimana kita nak memperbaiki sistem ataupun nak memperbaiki pandangan itu supaya kita dapat implementkan dalam kawasan majlis supaya menjadi lebih hebat lagi. Jadi saudara moderator, pada pandangan saya, rakyat yang dia harap dan apa yang dia patut dapat, dan hari ini pun dengan peranan yang dimainkan oleh Majlis Bandaraya, banyak yang sebenarnya yang rakyat dah dapat, cumanya yang tersirat dan yang tersurat. Jadi rebutlah peluang ini, rebutlah peluang yang ada, datanglah berbincang. Saya yakin pegawai kita di Majlis Bandaraya adalah pegawai yang mesra dengan pelanggan dan tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Malah sekiranya kita ada tunggakan cukai pintu, tindakan cukai rumah kedai, cukai pintu rumah kediaman dan sebagainya, ada saluran-saluran bagaimana untuk kita mengatasi kaedah
sekiranya tidak dapat membayar sekaligus dan sebagainya. Tetapi yang paling penting, hasrat matlamat kita nak bayar supaya cukai pintu itu dapat diselesaikan. Setakat ini dulu untuk pusingan kedua. Terima kasih, Tuan Moderator. Untuk yang diterangkan oleh Yang Bagi Datuk tadi, apa yang diharapkan dan apa yang perlu dapat, semuanya sebenarnya telah pun di hadapan mata. Ya. Cuma sekiranya ada apa-apa yang perlu ditambah baik, umpama sekiranya datang ke majlis, kita akan bincangkan, berilah idea dan kita akan menambah baik kepada apa yang nak diutarakan oleh penduduk. Baik, selepas kita mendengar daripada panel pertama dan panel kedua, dan kita telah pun dihidangkan tadi berkaitan dengan bagaimana sebuah organisasi yang baik untuk menyediakan bajet, dan bajet tersebut sepatutnya memang menjadi tanggungjawab kita untuk menyediakan bajet, tetapi saya tertarik kepada satu lagi persoalan. Apabila sebuah organisasi nak menyediakan bajet yang baik, ada juga di kalangan penduduk yang perlu untuk bersama-sama bertanggungjawab untuk menyediakan sebuah organisasi macam mana menyediakan bajet yang baik. Dia seperti sandar menyandar. Tapi sebelum kita mempersoalkan atau membicarakan oleh Tuan Hamdi nanti, kita berhenti sebentar dan kita akan sambung selepas ini. Sembang santai MBS, bukan sembang kosong. Sembang santai MBS, bukan sembang kosong. Sembang santai MBS, bukan sembang kosong. Kita kembali dalam sembang santai MBS, bukan sembang kosong. Sebelum berehat tadi kita telah pun membicarakan berkaitan dengan apa yang rakyat dapat daripada bajet. Dan sebelum kita berehat tadi, saya telah pun membicarakan satu persoalan kepada Tuan Hamdi berkaitan dengan organisasi macam Majlis Bandar Besar bertanggungjawab untuk menyediakan bajet yang baik, dan sudah tentunya juga penduduk ataupun rakyat dalam kawasan Bandar Alor bertanggungjawab juga kepada Majlis Bandar untuk menyediakan bajet yang baik. Jadi persoalan ni saya jual kepada Tuan Hamdi berkaitan dengan kena beli boleh dikongsikan dengan kita. Nak kena beli kena jual. InsyaAllah harga patutan kita beli. Terima kasih Encik Bukhari. Alhamdulillah tiba kita di saya ini di round yang kedua. Berkenaan dengan soalan dibangkitkan Encik Bukhari dan apa yang telah kita bincangkan setakat round kedua ni, memang hubungan antara kerajaan dengan rakyat, hubungan antara pemimpin dan rakyat tu memang ada satu hubungan yang saling memerlukan antara satu sama lain. Dia memang ada begitu. Dalam Islam pun begitu, walaupun Al-Quran sebut ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, kemudian taatlah kamu juga kepada ulil amri. Ulil amri ini pemerintah lah. Itu hak pemerintah ke atas rakyat. Maksudnya kerajaan dia mempunyai hak, iaitu rakyat mesti mematuhi dia. Tetapi dalam masa yang sama, kerajaan perlu melaksanakan tanggungjawab sebagaimana yang kita dah bincang panjang lebar daripada tadi. Cik Najib pun dah beritahu segala kemudahan awam yang disediakan oleh MBAS.
Cuma kita nak tengok sekarang bagaimana pula tanggungjawab rakyat kepada MBS, penduduk di bandaraya ini kepada MBS. Apakah mereka hanya mengharapkan MBS memberi kepada mereka keselesaan kehidupan yang sempurna dan sebagainya, sedangkan mereka tak perlu membuat apa-apa ataupun memberi apa-apa. Ini adalah persepsi yang sudah tentu silap, persepsi yang salah. Saya ingin memetik apa yang ada dalam bajet kita sekarang ni yang dibentangkan, iaitu saya dapati antara pendapatan terbesar Majlis Bandaraya. Cik Najib boleh betulkan aku silap, no? Maksudnya sumber pendapatan terbesar Majlis Bandaraya sekarang ni adalah daripada cukai pintu, iaitu merangkumi 55% daripada pendapatan ataupun penerimaan keseluruhan Majlis Bandaraya. Jadi 55% ini adalah jumlah angka yang sangat besar. 55% ini datang daripada mana? Datang daripada anda lah di luar sana, datang daripada semua penduduk Bandaraya Alustang. Mereka inilah yang akan melengkapkan segala perancangan strategi yang diatur oleh Majlis Bandaraya dalam belanjawan ini. Sekiranya rakyat di luar sana tidak bekerjasama dengan MBS, tidak melaksanakan tanggungjawab mereka dalam menunaikan cukai pintu, sudah tentu bajet yang kita bentangkan ini tak dapat nak dilaksanakan dan tak dapat nak disempurnakan dengan sebaik-baiknya. Yang ini yang kita bimbangkan, kerana ia akan menjejaskan kehidupan kita sendiri. Apabila cukai pintu ramai yang tertunggak, contohnya tak bayar dan sebagainya, majlis akan menghadapi masalah dari sudut kewangan, dan majlis juga tidak akan dapat nak melaksanakan tanggungjawabnya seperti yang kita sebutkan tadi, penyediaan kemudahan awam di gerai-gerai makan dan sebagainya. Kita mesti sediakan keselesaan kepada rakyat di luar sana. Tetapi kalau sekiranya cukai pintu, pendapatan utama MBS daripada cukai pintu itu kita terjejas, maka sudah tentulah rakyat juga akan terjejas. Selain daripada itu, tanggungjawab rakyat juga, kalau kita tengok dalam masa yang sama, mereka juga hendaklah memberi kerjasama dari sudut bersama-sama ataupun kebersamaan mereka dengan Majlis Bandaraya. Contoh, kita menjagakan tugas majlis, macam Cik Najib kata tadi, Tok Pin kata tadi, memastikan kebersihan dalam bandaraya. Memastikan kebersihan dalam bandaraya. Itu tugas, antara tugas majlis. Tetapi kita tak boleh serahkan 100% tugas itu kepada majlis. Rakyat hendaklah bersama-sama, orang ramai hendaklah bersama-sama turut menjaga kebersihan bandaraya kita, supaya bandaraya kita itu kelihatan bersih. Kalau 100% tugas itu diserahkan kepada majlis, saya rasa kita memang tidak mampu untuk memastikan seluruh kawasan bandaraya ini dalam keadaan yang bersih, yang selesa untuk didiami. Maknanya dalam masa yang sama, penduduk-penduduk Majlis Bandaraya hendaklah adakan, maksudnya prihatin. Kalau misalnya mereka lihat longkang-longkang tu ada tersumbat yang sikit-sikit yang mereka boleh usahakan sendiri. Contohnya adalah bonyok ataupun adalah pelepah-pelepah dahan-dahan yang tersumbat sikit, kita boleh buang, kita buanglah sendiri, kan? Takkanlah itu pun kita nak tunggu sampai tindakan pihak berkuasa datang, kerana kemungkinan kelewatan itulah menyebabkan longkang-longkang tersumbat, parit-parit tersumbat. Kita sendiri nakkan bandaraya kita ini bebas daripada banjir kilat dan sebagainya. Sekarang banyak banjir kilat yang berlaku akibat taburan hujan yang sangat bertambah, yang begitu mendadak, kan? Banyak di jalan-jalan raya pun banyak banjir kilat berlaku. Jadi kita nak supaya perkara itu dapat diatasi. Dalam masa yang sama, orang ramai di luar sana sama-sama pastikan kita menjaga kebersihan longkang-longkang, parit-parit di sekitar kawasan taman kita, amalkan budaya hidup sehat. Kita boleh buat gotong royong di peringkat taman, kan? Kemudian begitu juga Cik Najib sebut tadi dari segi lampu, pencahayaan. Maknanya kita nak pastikan bandaraya ini selamat. Penduduk bandaraya ini nak bandaraya ini adalah bandaraya yang selamat. Jadi penduduk bandaraya juga hendaklah bersama-sama dengan Majlis Bandaraya untuk membantu
kita supaya bandaraya kita dalam keadaan selamat, iaitu kita bersihkanlah kalau ada kawasan-kawasan yang bersemak samun, kemudian kita prihatin dengan jiran-jiran kita, saling kenal mengenali, saling ambil tahu, ambil berat apa yang jiran kita buat supaya jenayah-jenayah tidak dapat dilakukan. Kerana kalau kita kenal jiran kita sebelah, tiba-tiba ada lori datang, dia main nak angkut barang dalam rumah jiran sebelah, kita tahu ini bukan jiran kita, ataupun ini bukan arahan daripada jiran kita, rupanya perompak nak main angkut barang daripada rumah dia. Tapi kalau kita tak tahu langsung kan, sampai selori dia angkut pun jiran sebelah pun tak tahu, sebab tidak ada semangat kejaranan, kita tak mengenal antara satu sama lain. Jadi inilah yang saya lihat tanggungjawab timba balas antara MBAS dengan penduduk di bandaraya ini, iaitu kita memberi perkhidmatan dan tuan-tuan di luar sana bagi kerjasama, bagi sokongan, dan dalam masa yang sama laksanakan tanggungjawab tuan-tuan dari sudut percukaian ini, kerana ini merupakan sumber yang penting untuk memastikan segala perancangan kita untuk membantu rakyat, untuk memberi keselesaan kepada tuan-tuan semua akan dapat dilaksanakan dengan sempurna. Itu saja Cik beri misalnya. Baik, sangat menarik apabila dibicarakan oleh Tuan Hamdi tadi berkaitan dengan tanggungjawab daripada rakyat bagi memberi Majlis Bandar Al-Rustak untuk menyediakan bajet yang baik. Tanggungjawab dari segi bagaimana kebersamaan dengan pihak Majlis Bandaraya Al-Rustak. Dan saya tertarik dengan intipati tadi Tuan Hamdi, kebersamaan disebut tadi, kebersamaan di antara penduduk dan juga Majlis Bandaraya Al-Rustak supaya mendapat manfaat sama-sama dalam manfaat. Sandar menyandar, saya kata kunci dia sandar menyandar. Tapi saya nak kembali kepada Cik Najib, Cik Wan Najib. Selalu penduduk akan memperkatakan bajet yang berhemah, bajet yang mesra rakyat, itu adalah bajet betul-betul bajet yang baik. Tetapi penduduk kadang-kadang, walaupun sekarang ini telah pun mengetahui apa itu bajet, tetapi tidak didedahkan, kadang-kadang tidak didedahkan. Majlis mendapat sumber peruntukan ini daripada mana? Tadi dijelaskan oleh Tuan Hamdi, daripada percukaian. Mungkin selain daripada percukaian juga ada yang lain. Jadi bolehkah Tuan jelaskan tanggungjawab dari segi penduduk berkaitan dengan hasil majlis ini? Silakan. Terima kasih Tuan Merita. Jadi untuk menyediakan satu bajet yang baik, satu bajet yang berhemah, perlukan sumber hasil yang perlu dipastikan mencukupi. Jadi untuk saya nak ulas sikit belanja berhemah lah, belanjawan berhemah ni. Sebenarnya kalau kita ukur kapal kita ni, ukur baju di padang sendiri lah. So kalau kita nak sesuaikan belanjaan apa yang patut kita peruntukkan, kita tengok juga pada sumber hasil kita. Kita pun memang teringin nak pakai baju ketat, tapi kalau kita badan kita tak sesuai baju ketat tu, tak payah pakai lah. Kita pun teringin nak berbelanja, memberi peruntukan setinggi macam mana di BKL, semua Syalam, tapi kita juga melihat pada kekangan yang ada, dan juga lately kalau kita boleh faham, kesan pandemik COVID-19 ni sangat-sangat memberi kesan juga terhadap Majlis Bandaraya Al-Rustak. Jadi kalau saya boleh huraikan sedikit, apakah jenis-jenis sumber peruntukan ataupun sumber hasil dalam Majlis Bandaraya Al-Rustak, yang mana seperti diberitahu tadi, 55% adalah daripada hasil cukai, yang mana lebih kurang 45.8 juta lah hasil kita tahunan daripada hasil cukai. 31% daripada hasil bukan cukai, 5.5 juta, dan 14% daripada penerimaan bukan hasil. Saya uraikan sikit tentang hasil cukai ni. Hasil cukai ni kita ada bagi pada dua, hasil cukai taksiran ataupun cukai pintu lah, yang mana satu lagi ada sumbangan bantu kadar, yang mana dibayar cukai pintu ataupun cukai taksiran oleh agensi kerajaan. Dan agensi bayar tu kita panggil sumbangan bantu kadar. Jadi cukai taksiran ni dikenakan terhadap semua premis yang wujud dalam kawasan pencapaian Majlis Bandaraya Al-Rustak. Tak kira lah dia rumah kampung ke, dia rumah dan taman perumahan, dia kilang, rumah kedai, pasar raya, bengkel dan sebagainya, mengikut
persentage yang telah ditetapkan, yang telah diluluskan oleh pihak Kawasan Negeri. Jadi kalau ikut kadar nilaian adalah ditetapkan oleh pihak Kawasan Negeri mengikut Akta 171. Setiap 5 tahun sekali boleh dinilai semula. Dan untuk makluman juga pada penonton bahawa di Majlis Bandaraya Ustaz ni kadar cukai masih menggunakan kadar nilaian 1993. Kalau ikut polisi ni 5 tahun sekali, 5 kali dah kita tak menilai semula sama ada dia menurunkan ataupun menaikkan cukai. Tidak dinilai semula. Nilai semula tu maknanya kita menilai terhadap nilai sepatutnya dibayar, tapi kita masih pakai lagi 1993 punya kadar nilaian. Cuba bayangkanlah kalau 1993 tu lori sampah yang main kutip kita kutip sampah di kawasan perumahan membayar nilai minyak, kadar minyak lori tersebut tahun 1993. Perkhidmatan yang diberi adalah pada tahun ni. Minyak yang pada hari ni 2.5 sen kot sekarang ni N95. So itulah antara kekangan-kekangan yang ada pada majlis. Kita masih lagi menggunakan nilaian cukai tahun 1993, tapi kita masih cuba memberikan perkhidmat terbaik, memberi perkhidmatan untuk semasa pada tahun 2022 ni. Dan cukai taksiran ni dikenakan untuk semua orang, untuk semua premis tadi. Rumah saya pun kena, kalau untuk maklumat. Yang tak dikenakan cuma rumah ibadat, surau masjid ataupun yang berkaitan institusi pendidikan. Semua orang terlibat, ayat ni masuk saya juga ni untuk memberikan ni hasil, dan kita akan mendapat manfaat daripada apa yang perkhidmatan yang Majlis Bandaraya ataupun pihak pusat perkhidmatan berikan. Yang kedua adalah kaitan dengan yang saya nak kongsi juga nilai. Kalau kita lihat nilai, saya bagi dua contoh lah. Satu contoh, sebuah rumah dalam taman perumahan, rumah normal kita, rumah teres atau rumah semedi ni akan bayar lebih kurang setahun RM378. Kalau kita bahagi 365 hari, sehari kadar cukai bitur dalam RM3 sen. Manakala kalau rumah kampung ni, kalau kena rumah kampung, saya ambil contoh dalam Kampung Kedah lah, 186 ringgit setahun. Jadi kalau kita bahagi 365 hari, tu nilaian cukai tu adalah sebanyak 50 sen sehari. Cuba bayangkan kalau kita tak adanya wujudnya MBS laksanakan perkhidmatan cuci jalan, potong rumput, bagi lampu, bagi kemudahan awam ni, sanggup ada syarikat swasta yang nak memberikan perkhidmatan yang sama? Bolehkah dengan nilai RM1 dan juga 50 sen tadi memberikan perkhidmatan macam mana yang ayat nikmati pada sekarang ni? Dan tapi itulah mesti yang disebut tadi oleh Tuan Hamdi, masih ada lagi yang masih culas nakkan cukai bitur ni. Kita ada lebih kurang 28 juta nakkan lagi, yang mana dia sangat menjejaskan jugalah untuk kita memberikan perkhidmatan. Kalau macam-macam lah kaedah Majlis Bandaraya gunakan untuk memudah cara kaedah pembayaran ni. Kita ada dalam bentuk online, kita sediakan UTC, boleh bayar 7 hari seminggu. Online boleh bayar tengah malam di rumah, boleh bayar menggunakan portal PTP. Kalau kaedah-kaedah kad kredit pun boleh bayar, ansuran pun boleh bayar. Dan pejabat pos pun kita dah ada khidmat untuk membayar. Semua seterusnya adalah semua daripada hasil bukan cukai. Hasil bukan cukai ni adalah daripada lesen-lesen perniagaan, semua jenis lesen perniagaan, dan juga permit, iklan, bayaran barang perkhidmatan seperti tempat letak kereta, pembangunan plan perancangan oleh pemaju, semua ada dia punya nilai kadar yang perlu dibayar. Tapi untuk maklumat para penonton, kadar-kadar yang ditetapkan oleh Majlis Bandaraya sangat-sangat rendah lah daripada apa yang sepatutnya. Even kalau sewa, hasil sewa juga sewa premis ni, takkan dapat nilaian sewa rumah kedai ataupun medan selera ataupun sudut penjaja, mana kalau tadi usahakan oleh pihak swasta lah. So harapan kita hasil-hasil tu dapat dibayar dengan baik supaya kita dapat memberi balik perkhidmatan kepada rakyat. Dan sumber-sumber yang terakhir adalah datangnya daripada kerajaan, daripada peruntukan dari kerajaan negeri ataupun kerajaan persekutuan. Alhamdulillah dengan adanya kerajaan yang prihatin memberi pelbagai inisiatif peruntukan untuk membaik pulih jalan raya, membaik pulih perparitan,
lampu jalan dan juga kemudahan-kemudahan awam nanti lah. Membina pasar-pasar awam, memberi kesejahteraan kepada semua pengguna, dan juga inisiatif kerajaan semasa pandemik ni. Ada inisiatif pemerkasa, ada inisiatif untuk PBKB ataupun program kemiskinan bandar untuk B40 sewa rumah dia ataupun membaiki rumah-rumah golongan B40, dan juga kepada flat ataupun rumah pasar awam. Serta juga kita juga mendapat peruntukan daripada pihak Motek, pihak Manjungan untuk menceriakan kawasan-kawasan tarikan dalam Bandaraya Alor Setar. Saya rasa itu lebih kurang secara ringkas sumber-sumber pendapatan bagi support PBT bagi Bandaraya Alor Setar. Terima kasih. Baik, jadi sumber peruntukan yang dijelaskan oleh Cik Muhammad Najib tadi ada yang diperolehi daripada kerajaan persekutuan, kerajaan negeri, dan juga daripada halayak, daripada penduduk, di mana daripada sumber perniagaan yang berupa dalam bentuk percukaian, cukai pintu, ada yang daripada lesen, bayaran lesen dan sebagainya, berbagai-bagai. Jadi saya ingin tekankan bahawa tanggungjawab daripada penduduk-penduduk di Bandaraya Alor Setar yang sekarang ini berada dalam bandaraya juga bertanggungjawab dalam menentukan hasil majlis. Baik, saya kembali kepada Yang Berhormat Datuk. Ya. Datuk. Setelah kita mendengar daripada penjelasan daripada Cik Muhammad Najib, panel pertama kita yang berkaitan dengan sumber peruntukan dan sebagainya, dan dalam konsep kerajaan tempatan memanglah kerjasama antara rakyat dan majlis amat penting bagi menentukan supaya majlis mendapat peruntukan, dapat hasil dan dikembalikan kepada rakyat. Itu adalah konsep yang memang diketahui oleh halayak. Jadi apa yang Datuk boleh tambah berkaitan dengan tanggungjawab di antara penduduk dengan majlis? Penduduk bertanggungjawab untuk menentukan hasil majlis dan majlis bertanggungjawab untuk mengembalikan kepada rakyat. Sila Datuk. Terima kasih saudara moderator untuk pusingan yang terakhir program kita pada tengah hari ini. Sudah tentulah persoalan yang telah dibangkitkan kepada panel bagi pusingan yang terakhir ini adalah berkaitan dengan kebersamaan dan juga tanggungjawab majlis. Jadi tadi slogan yang moderator cetuskan adalah saling sandar menyandar di antara satu sama lain. Jadi pada pandangan saya, bila ada masyarakat, bila ada penduduk, apatah lagi di permulaan saya katakan tadi, hampir lebih 340,000 warga dalam Majlis Bandaraya Alor Setar. Jadi sudah tentulah ada pelbagai ragam manusia ni. Dia ada pelbagai ragam dan juga cita rasa. Jadi bukan soal yang mudah untuk kita nak menangani soal ragam ini. Tapi bila bercakap soal semangat kekitaan kita, bercakap soal kempen dan juga dorongan bagi nak membentuk bandaraya kesedaran Bandaraya Alor Setar ni selaku milik kita bersama, sudah tentulah program-program menyedarkan masyarakat harus diperbanyakkan. Jadi kita mungkin boleh menggunakan platform macam Modium hari ini, kita gunakan medsos sebagai bahan penyampaian maklumat kepada warga bandaraya, dan kita boleh guna juga peluang-peluang pendekatan melalui jawatan kuasa masjid dalam penyampaian khutbah dan sebagainya juga adalah sebahagian daripada saluran selain daripada kempen-kempen yang telah dibuat oleh pihak bandaraya melalui billboard, melalui hantaran IG dan sebagainya. Jadi saudara moderator, yang paling penting Majlis Bandaraya ini dia dengan rakyat sudah tentu berpisah tiada. Mesti ada hubungan intak ni. Kerana wujud jurang dengan persepsi kepada bandaraya ini mesti kita hapuskan.
hari ini ramai di bawah sana, dia orang menganggap tanggapan negatif. Madaraya ni kerja dia sita rumah kedai. Bandaraya kerja dia klaim tayar kereta. Bandaraya kerja dia mengejar cukai pintu dan lain-lain yang negatif pada pandangan mereka. Tutup kedai, klaim tayar, mengejar cukai pintu dan sebagainya. Tapi pada saya, kita kena faham antara tanggungjawab pegawai, peraturan yang telah pun ditetapkan dan juga kita sebagai pelanggan. Peraturan undang-undang sudah ada, perjanjian sudah ada. Kita yang tanda tangan. Contohnya kalau kita sebagai penyewa di Medan Selera, kita sebagai penyewa di rumah kedai anda majlis, kalau kita melanggari perjanjian, sudah tentulah ada saluran tindakan undang-undang yang boleh dibuat. Kalau kita tak bayar cukai parking, ataupun kalau kita bina bangunan tambahan tanpa kebenaran, mestilah bandaraya akan mengambil tindakan, meroboh dan sebagainya. Tetapi kalau rakyat di bawah sana faham, rakyat di bawah sana ada hubungan yang baik dengan majlis, sudah tentu perkara ini boleh diatasi. Jadi persepsi berkaitan dengan kebersamaan ini juga saya rasa kita perlu perbanyakkan kepada warga dalam bandaraya kita sendiri. Jadi saya rasa yang paling penting kepada kita, branding ni. Branding Majlis Bandaraya Al-Austa ni, kita tidak boleh dianggap sebagai satu agensi penghukum ataupun satu agensi yang negatif di kacamata rakyat, khususnya di Majlis Bandaraya Al-Austa. Sebaliknya, bagaimana kita nak mempermudahkan dalam penyediaan kita bagi kemudahan dan perkhidmatan kepada warga masyarakat, khususnya dalam lingkungan Bandaraya Al-Austa. Jadi jika hikmat kita berkesan, hikmat ahli-ahli majlis, pegawai-pegawai kita tangkas, pantas, kemudian kita sudah tentulah, saya yakin ianya akan diyakini rakyat di mana-mana peringkat bahawa majlis menjalankan tanggungjawab berdasarkan kepada peraturan undang-undang dan perbincangan boleh dibuat dari masa ke semasa. Jadi di penghujung ini, sebagai ahli panel yang telah dijemput pada hari ini, sudah tentulah kita perlu perbetulkan imej kita. Sebagai Bandaraya Al-Austa, kita adalah ibu kepada PBT di negeri Kedah. Kita ada Datuk Bandar yang hebat, kita ada ahli-ahli majlis yang boleh bekerjasama dengan pengurusan Majlis Bandaraya. Kita ada pengarah-pengarah jabatan yang mempunyai kepakaran, ilmu dan juga pengalaman dalam mengurus takbir majlis. Jadi marilah sama-sama kita sepakat, marilah sama-sama kita berkongsi pandangan dan idea, kerana matlamat yang jelas kepada kita bukan untuk kita tetapi untuk warga Majlis Bandaraya Al-Austa khususnya, dan juga mengharumkan nama negeri Kedah sebagai kerajaan negeri yang wujud adalah kerajaan yang sentiasa membela rakyat di semua peringkat. Jadi terima kasih kepada moderator, terima kasih kepada semua urustia yang telah pun bersama dengan kita pada tengah hari ini, dan sudah tentulah terima kasih yang tidak terhingga kepada pendengar-pendengar atau penonton-penonton yang berada di luar sana. Marilah kita membina hubungan yang baik dan ciptalah bahawa MBAS adalah di kacamata masyarakat. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu daripada yang saya boleh petik daripada intipatinya ialah kebersamaan yang memang diperlukan di antara Majlis Bandaraya Al-Austa dan juga rakyat, di mana rakyat perlulah
bertanggungjawab dalam hal-hal yang berkaitan umpamanya cukai pintu dan sebagainya. Baik, saya patah balik sikit lagi supaya lebih jelas berkaitan dengan konsep ini kepada Tuan Hamdi. Bila kita melihat kepada umpama satu perniagaan, kalau satu perniagaan untung lebih, maka kita akan dapat banyak manfaat yang lebih. Untung lebih maksudnya kita dapat manfaat yang lebih. Dalam konsep yang sama, kita, para penduduk kita ni ada setengahnya yang terlibat dalam bercukai pintu, lesen dan sebagainya, juga bertanggungjawab kepada Majlis Bandaraya Al-Ustaz dalam Majlis Bandaraya untuk mendapatkan hasil dan memberikan hasil tersebut kembali kepada penduduk dalam bentuk perbelanjaan tertentu, pembangunan dan sebagainya. Baik, mungkin ada kalanya kalangan penduduk yang berhutang, okay? Dan tidak dinafikan. Bila berhutang maksudnya akan wujud satu perlu pendekatan, hutang perlulah dijelaskan. Tetapi yang lebih penting ialah saya nak kaitkan perkara ini apa yang dari segi manfaat. Kalau sekiranya orang membayar hutang dan dapat manfaat, majlis dapat hasil yang lebih, kita dapat memberikan manfaat kepada rakyat balik dengan sebanyak-banyaknya. Mungkin Tuan Hamdi boleh berkongsi apa kaitan dengan perkara ini. Masih Cik Bukhari sekali lagi, ahli panel. Berkaitan dengan apa yang bersoalkan oleh Cik Bukhari sebentar tadi, iaitu berkaitan dengan hutang ataupun dalam istilah yang kita gunakan mungkin tunggakan cukai-cukai yang belum dijelaskan. Dia bukan satu masalah yang kecil, kerana macam Cik Najib beritahu tadi, 28 juta tunggakan ada, dan ikut yang rekod semasa pembentangan disebutkan 33,000 akaun yang ada tunggakan bayaran kepada majlis, pelbagai jenis tunggakan lah. Jadi masalah berkaitan tunggakan ini perlu ditangani oleh Majlis Bandaraya dengan kadar yang segera, kerana ia akan membantukan proses majlis untuk menyediakan perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat yang ramai di luar sana. Kerana di luar sana ada yang bayar cukai, ada yang patuh sungguh bayar cukai, kan? Cukup masa bayar cukai. Cik Najib pun bayar cukai, kan? Kita kena bayar cukai tu dua fasa, kan? Fasa pertama, fasa kedua, dia ikut betul-betul bayar cukai. Tetapi apabila ada juga sebilangan segelintir yang masih tak jelaskan cukai, jadi menyebabkan keperluan mereka ni terjejas, sedangkan mereka dah menjelaskan cukai. Yang mereka ni mungkin akan komplain, mungkin akan membuat aduan kepada majlis, apa kerja tak buat, macam Tok Pin bagi tahu tadi, persepsi masyarakat di luar sana pada majlis, kerana mereka telah menjelaskan cukai-cukai yang mereka perlu, mereka telah melaksanakan tanggungjawab pada majlis, tetapi mereka melihat kita tidak menyempurnakan tanggungjawab kita pula di pihak kita. Sedangkan sebenarnya bukan kita yang tidak menyempurnakan tanggungjawab kita, tetapi ada lagi sebahagian jiran-jiran mereka, mungkin kawan mereka, mungkin sahabat-sahabat mereka yang belum lagi menunaikan tanggungjawab mereka kepada majlis. Dengan sebab itulah maka perkara-perkara yang sepatutnya mereka dapat dan perkara ni akan menjadi terjejas pada mereka sendiri. Berkenaan dengan hutang ni memang satu soalan yang berat. Tuan dan juga Tok Pin, kalau dalam Al-Quran sendiri, ayat yang paling panjang sekali, satu muka surat penuh ayat Al-Quran adalah berkaitan dengan urusan hutang piutang, urusan hutang piutang yang tertangguh, yang perlu kena didokumentasikan, yang perlu kena saksi dan sebagainya. Itu bermakna satu penekanan yang diberi dalam Islam terhadap hutang piutang. Jadi kita pun percaya penduduk di bandaraya ni ramai
majoriti adalah orang Melayu, orang Islam. Jadi macam Tok Pin kata tadi, program kesedaran perlu diberi kepada mereka di luar sana melalui khutbah dan sebagainya. Saya bersetuju. Kita terapkan ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan hutang piutang ini supaya mereka sini rasa mereka bertanggungjawab menjelaskan hutang ni. Tunggakan ni adalah satu tanggungjawab mereka yang selagi mereka tak buat, mereka perlu ada dalam diri mereka rasa bersalah. Tetapi kalau mereka tak jelaskan tunggakan, mereka tak rasa bersalah, ini yang menyebabkan tunggakan akan bertambah. Sepatutnya kita kena rasa bersalah. Kalau tak bersalah dengan majlis pun, anda bersalah dengan jiran anda, anda bersalah dengan masyarakat yang ramai di luar sana. Di luar sana mereka mengharapkan bandaraya ini terbina, diasaskan oleh dengan tamadun yang baik, masyarakat yang bertamadun, yang mempunyai minda kelas, minda maju, minda masyarakat maju, yang mana kita bukan hanya memikirkan kepentingan kita sendiri, tetapi kita memikir juga kepentingan orang ramai, kepentingan bandaraya secara keseluruhan. Jadi apa yang boleh saya simpulkan setakat ini berkenaan dengan tunggakan yang begitu banyak ini, maknanya majlis mungkin akan menggunakan tindakan yang terakhir, itu penguatkuasaan lah, kepada mereka yang masih lagi tidak menjelaskan tunggakan, dan tindakan penguatkuasaan itu terpaksa dilakukan demi menjaga kepentingan masyarakat ramai lagi yang memerlukan perkhidmatan majlis, bukan kerana kita sengaja nak mengambil ataupun nak menekan mana-mana orang di luar sana, ataupun nak beri tekanan dalam keadaan ekonomi yang sekarang pun agak tak stabil dan sebagainya. Tetapi tindakan ini perlu kerana untuk memberi kesedaran pertamanya kepada mereka yang culas. Mungkin ada yang culas kan, mereka yang culas. Dan yang keduanya, tindakan itu perlu kerana kita nak pastikan bahawa masyarakat di luar sana akan dapat perkhidmatan yang lebih baik daripada Majlis Bandaraya Al-Ustaz, insya-Allah. Dan bagaimana Tok Pin tadi, saya juga terima kasih sekali lagi kerana ini adalah pusingan round yang terakhir. Ucapkan terima kasih kepada majlis kerana menyebut saya sebagai ahli panel pada hari ini, dan kita harapkan program-program ini boleh diperbanyakkan, dan kita harapkan program ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Bandaraya Al-Ustaz, insya-Allah. Baik para penonton, setelah kita mendengar dari para panel kita berkaitan dengan tema bajet pada hari ini, sudah tentunya bila kita mendengar pada penerangan ahli panel kita mengetahui bahawa bajet itu adalah penting sebagai satu perancangan, bukan kepada organisasi saja, tetapi juga kepada penduduk yang bertanggungjawab. Sandar menyandar adalah perkara yang penting, kebersamaan adalah perkara yang penting di antara penduduk dengan majlis. Tuan Hamdi ada menyebut berkaitan dengan satu ayat Al-Quran yang panjang menceritakan tentang hutang. Sebagai seorang Muslim, kita bertanggungjawab sepenuhnya di atas apa yang kita hutang yang perlu diselesaikan dalam jangka masa yang singkat. Sikit saja, kita ada masa sikit lagi ni. Nasihat Datuk kepada semua penonton kita, penduduk kita, berkaitan dengan apa yang kita bicarakan. Nasihat sikit dalam jangka yang sikit ni, Datuk. Terima kasih kerana di pusingan terakhir, di penghujung ini, saya menyerulah kepada warga masyarakat dalam kawasan Embas dan juga di negeri Kedah khususnya. Yang pertamanya, marilah kita membina hubungan yang baik di antara majlis yang sentiasa bersama dengan masyarakat. Dan yang keduanya, apa yang telah diperkatakan dalam soal bajet ini. Bajet adalah satu benda yang telah pun diperhitungkan dengan sebaik mungkin untuk kepentingan rakyat keseluruhannya, sama ada dalam pembangunan dan juga dalam urusan pengurusan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil kalau sekiranya saya bagi peluang kepada Datuk dalam sedikit masa ni, tidak kepada panel yang lain. Okey. Panel Encik Muhammad Najib, nasihat kepada penonton kita. Silakan. Terima kasih Tuan Doktor. Jadi yang terakhir ni saya nak ambil kesempatan untuk menyerulah yang mana yang masih lagi bertunggakan, kita boleh berhubung dengan pihak kami untuk kita cari jalan penyelesaian. Kita buat acara ansuran pun boleh, kita boleh menjadualkan kaedah pembayaran
dan juga seperti mana yang dibangkitkan oleh panel tadi, kita punya kekangan kewangan kita akan menjejaskan kualiti perkhidmatan yang boleh berikan kepada pihak yang secara keseluruhan. Dan yang kedua, pesanan saya, kita kena juga hindarkan amalan vandalism terhadap mudah-mudahan awam kita, supaya peruntukan yang kita atur, kita salurkan untuk menyediakan kemudahan yang lebih baik, bukan kita terpaksa membaiki benda yang telah ada. Kita rugi manfaat tu pada rakyat kita. Saya rasa yang tu yang dua, dan saya harap dengan kebersamaan kita, dengan input-input yang baik ni, kita dapat memberi kesejahteraan kepada Bandaraya Alor, nikmat untuk semua lah. Sekian. Sudah tentu saya nak memberikan juga kepada Tuan Hamdi kata-kata akhir. Silakan. Terima kasih Cik Bukhari, dan untuk yang terakhir untuk hari ini, saya ingin memetik apa yang pernah saya baca berkenaan dengan bagaimana Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia pernah mengatakan sekiranya ada seekor unta yang patah kakinya kerana terjatuh dari lubang ataupun kerana jalan di dalam negeri pemerintahan Sayyidina Umar itu tak elok, jadi Umar yang akan bertanggungjawab dan Umar yang akan menjawab. Inilah satu contoh accountability yang baik daripada seorang sahabat Rasulullah SAW sendiri, kerana dia melihat bahawa walaupun yang terjatuh itu adalah unta, tetapi disebabkan oleh jalan yang tidak diselenggara dengan baik, menyebabkan lubang dan sebagainya, dan dia yang akan berjawab di akhirat nanti, walaupun dengan seekor unta, apatah dengan manusia. Jadi tuan-tuan di luar sana, maka marilah kita ambil kesempatan ini untuk sama-sama kita mengambil berat apa yang MBAS lakukan. Maksudnya kita bersama-sama membantu Majlis Bandaraya dalam hal menyediakan satu bandaraya yang selesa untuk didiami, bandaraya yang selamat, bandaraya yang dihuni oleh masyarakat yang sentiasa mementingkan pendidikan, yang punya minda negara maju, dan kita nak juga bandaraya yang sentiasa prihatin, iaitu sama masyarakat saling sama bantu-membantu, saling prihatin keperluan masing-masing. Sekian ya. Baik para menonton FB Live Majlis Bandaraya Alor, kita menyedari bahawa bajet yang baik dengan hasil yang baik, sebenarnya kita boleh duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan bandara-bandara yang lain. Bahkan ketanggungjawab penduduk dan juga kebersamaan rakyat dengan Majlis Bandaraya Alor, kita umpama serumpun serai bak serai, sesusun bak sirih. Tetapi kalau sekiranya kita bertanggungjawab secara bersama antara satu sama lain dengan apa yang dibicarakan tentang bajet hari ini, sebenarnya kita memerlukan satu kebersamaan sandar menyandar yang perlu diterapkan daripada sekarang hinggalah ke generasi yang akan datang. Sebenarnya yang berat sama dipikul, yang ringan kita sama jinjing, dan hati gajah sama kita lapar, hati kuman sama kita cecah. Saya Bukhari bin Mak Yusof, pengacara anda untuk Sembang Santai Majlis Bandaraya Alor. Kita berjumpa lagi pada siri yang akan datang. Sembang Santai MBAS, bukan Sembang 06. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sembang Santai MBAS, dan Sembang 06.